Jadi pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab ataupun buku hadis 40. Kitab ataupun buku kita ini dikarang oleh Ustaz Mustafa bin Abdul Rahman, terbitan Dewan Mustafa Fajar. Kita sambung di tempat yang kita berhenti pada minggu yang lalu, yakni rukun iman yang kedua. Wajib beriman kepada sekalian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada kita sambung di tempat yang kita berhenti pada minggu yang lalu, kita ingin memperbaharui tawaran daripada pihak masjid kita ni, yakni bahagian penghuni marahan masjid kita ni akan mengadakan kursus pengurusan jenazah. Kursus pengurusan jenazah. Fi'li dan qaul, percakapan dan juga perbuatan. Kursus tadi terdiri daripada dua kategori, yakni dari perbuatan, nak buat orang mati ni, kemudian nak atau takut, qauli dan juga fi'li. Di antara faedah yang kita akan sempurnakan kursus itu, iaitu kita bermula daripada menghadapi orang yang sakit nak mati. Sebagai contoh, apabila kita menghadapi dengan orang yang sakit nak, di antaranya kalau kita baca kaedah-kaedah, orang tanda mati ni tengok dia lembek, sebagai contoh ni lembek, dia. Ataupun kita kata tak bunyi susah, tanda dekat. Bukan saya rasa kita saya jual ya kan. Jadi antara kaedah. Kemudian kaedah ni kalau kita patah kalau hari, dia tak bunyi lah hari. Kemudian di antaranya juga dia sebut kalau kita letak air oleh hati nazak dia dah sudah dah. Jadi dengan kapak kau dah teruk dah. Nanti baru boleh kau pegang dia. Contoh kita ambil kapak sikit, kita letak air di mulutnya, dia tak bunyi, tak bunyi kau. Kita letak lumrahnya kurang daripada 24 jam. Kita kata, orang tahu, kita kata. Kita akan kasih kaedah-kaedah nak menghadapi orang yang sakit nazar. Dan di antara kaedah, ini benda yang kita jumpa. Orang yang sakit nazar, ada dia diajak. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang orang dengar ni pun asyhadu an la ilaha. Tak kena kaedah. Tak kena. Bunyi sampai. Tak kena kaedah. Bukan kaedah yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat. Ada kata asyhadu an la ilaha illallah, pakoh dah. Tanda, tak betul. Kita akan kongsi di antara kita fokus sebenarnya. Ada juga orang yang sebut la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak betul. Kena kita, kena orang ada tak betul lah. Bunyi sampai tak? Dia dah. Dia dapat alat mana? Mari kita kongsi. Yang betul dah kena kita buat. Dia. Dan juga ni kita bertemu juga setelah mati itu kan kadang-kadang dia lagi banyak laki kekuan, anak apa lagi dan sebagainya. Yang kita telah bertemu matinya seseorang itu, artinya dah tahu lah anak dia sudah hantar pada dia. Hantar itu maksud saya hantar dengan kalimah yang suci. Ada dijemput, pergi dihantar. Ada dijemput dengan kalimah tauhid, diperdengarkan kalimah tauhid. Kita hormat, kita hormat, dia tengok tinggi, tengok kanan.
Dia pemanggil itu kita sambut dengan kalimah tauhid. Happy tadi kita memperdengarkan kalimah tauhid. Kita faham Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan yang Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Sebelum happy tadi disentuh, sebelum happy tadi diajar, sebelum happy tadi dikelirukan oleh makhluk-makhluk lain. Saja misi hospital, balik bukan ni mana ayat-ayat, ambil kehormat dan sebagainya. Contoh, ada dijemput, pergi dihantar. Hantar lagi mana sebagai contoh. Paling boleh, tak nak tadi biarlah anak seperti ini. Tak ada ngaji, tak apa. Islam mudah. Mudah lagu mana? Yang kita pernah jumpa. Yang kita pernah jumpa. Si ibunya mati jam subuh. Nak ke bumi jam berapa asal. Lepas itu, pahala dia duduk buat. Waktu aku nak pujuk ni, nak pujuk ni. Bakpo ada ngaji. Tak pandang seorang. Adik-adik sama. Tidak salah. Kalau kita pergi berzikir. Berzikir. Bukan tahlil. Ada berzikir. Di sisi mana? Tak boleh ngaji. Tak apa. Tak boleh ngaji. Tak apa. Jangan tinggal. Kebiaraan dia selok. Semua air macam-macam. Biarlah kita hantar orang mati tadi dengan kalimah-kalimah yang suci sebagaimana kita sambung dia tadi. Dan kita juga akan mengadakan seumpama kalau orang mati kan kita nak mati mayat bagaimana kita pesi kita akan ajar. Pesi kita akan ajar kepada kita semua ni nak buat lagu mana. Mani mayat yang paling mudah. Lagu mana nak buat? Pikul ke dan air. Jadi dulu. Nak pergi ke kayu utama itu mudah. Tetapi kalau boleh, biarlah secantik-cantik, secomel-comelnya. Maka nak jadi kada ayam mati, kita ni di kalangan disebut di kalangan anak yang soleh ataupun solehah. Kalau kita nak cari orang mani kul ini anak soleh kamu apa lagi kita tidak soleh. Bunyi saya sangat semua itu, tapi selera begitu. Kemudian, selepas daripada kita urus sebagai contoh, nak buku lagu mana, kan nak mari lagu mana, penghormatan yang terakhir dan penghormatan yang terakhir daripada orang itu ada anak-anak kan. Ada orang yang anak umurnya ayam mati pada anak. Kita nak buat lagu mana? Penghormatan terakhir yang terbaik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu wahai anak sepulan dan sepulan adalah anak yang terbaik, anak yang soleh ataupun solehah kepada siang-siang. Kenapa? Kerana orang yang tuduh orang mati tadi akan dipanggil di padang mahsyar nanti. Tidakkah kita berasa megah? Kalau kita Jepang kita yang nak mandi tak pandang, mandi mayat tak pandang, contoh nak mandi mayat tak pandang, kita yang ribu ayuh umur kita yang nama kita ini akan dipanggil kepada masyarakat di sekalian makhluk ada di situ. Tak kuasa hebat ke kita? Tak kuasa mulia ke kita? Disanjung di kalangan yang ramai. Bukan makhluk sanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan itu anak. Tak suka apa ayat kita kepada kita. Nanti kita kongsi. Baik. Selepas daripada kita buat teori, kita buat maya-maya ini, kemudian kita aman, praktikal. Lumrahnya mesi kita ni, dia akan bentuk dalam kumpulan. Seumpama dulu kalau lagi dekat surah kita tu, belum ada lagi masjid ni, dia buat satu kumpulan. Saya lebih setuju kita buat di Masjid Jabi. Masjid Jabi, kita ambil dalam versi yang sama. Kalau boleh, tak boleh biar. Kalau boleh, biarlah. Satu kumpulan yang mungkin di kalangan 5 atau 6 orang, satu keluarga. Kita ajak belakang. Contohnya, kalau ajak 3 anak lelaki. Mari belakang. Kita buat grup kita. Sebab apa? Dalam masa yang sama, kita boleh terbiak anak kita sebagai itu. Kalau yang mati jasa, ayah nak buat satu ni.
Contoh, mani mayangnya kita pikul-pikul gitu, belum dan ada dari mana-mana, sok dari segi hukum. Tapi ada yang lebih sempurna. Kita pakai banyak cara mani yang sempurnanya begini. Kita akan terbiak. Anak kita akan boleh ayam mani yang semua lagi ni terbiak anak kita. Jadi kalau kita duduk di dalam kumpulan bukan keluarga kita, boleh juga ada masalah. Kita akan praktikalkan. Anak akan lagu mana? Contoh, nada orang mati apa kan? Jadi grup contohnya 55 orang dalam satu kumpulan. Kenapa orang jadi mati bukan mati sungguh. Kenapa orang jadi mati saja? Kita akan apa itu? Kain kapan penaja akan bawa? Kain kapan penaja akan bawa? Kalau nak minta orang mati, penaja akan bawa. Kain kapan penaja akan bawa? Semua urusan nak uruskan orang mati, penaja akan bawa. Cuma peserta diminta bawa kain mereka. Kalau orang buat kain batik, silap saja. Itu dia. Sebab kita nak buat praktikal, nak buku orang mati ni nak buat lagu mana? Kain buku saya pertama nak baca berapa, buku saya kedua nak baca berapa, buku saya ketiga nak baca berapa. Kemudian selepas daripada kita buku kain itu baca sini kita nak amal dulu. Dia. Apabila di sini kita akan ada di kalangan kita tadi contohnya 5 orang yang kumpulan, orang jadi agama mati ada 4 orang lagi. Dia baca berkeh Jumaya di dalam grupnya sama. Di dalam grupnya sama. Banyak-banyak. Berapa-berapa. Kita buat di masa Jabi, ada seorang itu ayah dia paksa. Jadi semua. Tidak penagih ada yang tetap, tetapi penagih ada, tapi tidak tetap. Alhamdulillah. Hari ini ayah dia kata terima kasih Ustaz. Daripada seorang penagih ada yang tidak tetap, hari ini dia cari kaki masjid, tanya oleh masjid Jabi. 2 orang cari ada. Kerana anak dia sebelum tadi anak dia lah. Kalau mau ayah dah tidak gala masa. Kalau mau anak puan ayah nak kaki. Alhamdulillah kita dapat pesan 2 orang di masjid Jabi penagih dada yang tidak tetap dia ni, tetapi penagih dada. Hari ini alhamdulillah. Kerana kita cukup dia macam dia, kita baca talqin dia, kita sembahyang dia. Nak menceritakan praktikal. Kerana kita nak say, bagaimana dari berlaku tadi, mak mati lepas subuh, nak ke bumi selepas solat asar, loh dia. Apa dah ngaji kau? Tak ada orang mana. Pak kalau tak ada mana, tersikir juga ada pun. Ngatik lah kita cakap boleh kau? Boleh pak. Jadi kita mengharapkan semua yang mendengar suara ini, marilah kita sama-sama berkongsi ilmu untuk pengurusan jenazah. Sekurang-kurangnya seorang di dalam keluarga kita pandai, kalau tidak pandai tahu mengurus jenazah. Dia pandai ni dia tahu dia buat. Pandai. Tahu ni dia tahu nak buat tapi keliru saja. Gitu. Sekurang-kurangnya dia pandai. Pandai lagu mana? Sehari-hari tak boleh. Kalau ayah ataupun siapa-siapa itu mati dalam keadaan seluar, 4 seluar. Kecak lah di luar-luar tu, manilah gambar-gambar dulu. Gitu. Kalau kita lihat harapan wal imam PJK masjid dan yang berpuasa di kampung kita ini, supaya sekurang-kurangnya seorang di dalam keluarga kita ada yang tahu menguruskan jenazah. Itu harapan. Kalau tak ada juga, apa buat mana? Gitu kan? InsyaAllah. Jadi khusus ini diadakan pada hari Sabtu ni, Sabtu, kita buat Sabtu. Makan pagi penganjur sedia, makan tengah hari penganjur
Jadi kalau nak mari dah saya dah nak modalnya nak. Itu sebagai info, sebagai maklumat saja. Ya, wallah. Habis. Kemudian kita sambung baca kitab kita ni. Apa kata lagi? Tengok mulut mak-mak ni, tengok mulut mereka kita mahu ada. Kita ada menyediakan kalimat siwala. Kita ada menyediakan orang. Info kata dari dua muka kita secara detailnya dengan Cik Rawi 3 hospital, bukan khatam. Bukan khatam. Tak, kalau detailnya boleh ada saja. Yang mungkin tuan imam pun ada. InsyaAllah. Tak kena apa-apa bayaran. Free lah, free of charge. Allah. Itu sebagai info. Jadi kita sambung kitab kita ini bahagian rukun iman yang kedua, wajib percaya kepada sekalian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah baca di antara tugas-tugas malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil tinggallah menjaga surga dan juga neraka. Kita telah baca tugas-tugas dia. Jadi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala nak memperkuatkan hujah dia bagi mereka yang tidak ada sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku saja umpama perkara was-was, cahaya was-was, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan ayat lagi secara direct main. Tetapi oleh kerana kita ini telah berabad-abad ditinggal oleh Rasulullah secara zahiriyah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam kitab suci Al-Quranul Karim bagi manusia yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang disebut firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cakap sama kita ni nak menceritakan satu ayat kamu ni tak kecil-kecil apa pun. Wajib kafir ni tak main pun. Nak ayatnya benar je kita ayat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, mu kena percaya kepada malaikatku, khususnya malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil. Yang ini disebut di dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 31. Ini di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ila akhir ayat. Surah Fussilat ayat 30 hingga 31. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wajib kafir ni tak main tu. Kalau kita cakap sama manusia, no yang kita mati tak kacik nyamuk tu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, dia kata apa? Yakni Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut di kalangan kamu ini sekiranya ada yang mengata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita kata aku nak ayat kamu ni wajib kafir ni tak payah pun katanya? Kenapa? Mungkin sebelum ada ni kita pun nak bawa. Mungkin sebelum ada ni kita pun nak kacik awal. Nak membuktikan aku ni aku nak ayat mulia aku nak kaciknya apa? Maka terpaksa kita menyebut wajib kafir ni tak payah pun nak kacik. Gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, maknanya ketika turunnya wahyu ini
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala sebut ni, bagi orang yang tidak mempercayai adanya malaikatku, maka dia kena ngaji lagu mana? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan satu bukti kepada manusia yang tidak percaya ketika ayat ini diturunkan. Bila? Yaitu ketika berlakunya perang Badar. Perang Badar, orang Islam hanya seramai 313 orang. Manakala kaum kafir Quraisy tidak kurang daripada 1000 orang dengan alat senjata yang canggih. Akal yang waras, jangan fikir lagi kuasa Tuhan. Akal yang waras, apa jawapan kita? 313 orang dengan kelengkapan senjata yang kurang, nak lawan dengan askar-askar yang tidak kurang daripada 1000 orang yang alat persenjataannya terlalu canggih. Akal kita jawab. Akal saya kok mana-mana kalau kita kata tahu. Kok mana-mana kita nak duduk ada 1000 orang. 1000 orang tak benar. Lawan kita kata 13. Akal. Tetapi adakah sama kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Lalu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada peperangan berlaku. Dia balik kampung lagi. Selesai ni maknanya tentera 1000 orang tadi yang terdiri daripada kaum musyrikin, kaum kafir tadi telah kalah dengan teruknya. Maka lihat kejap, maka wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni surah Al-Ahzab ayat 9. Dia menceritakan kepada orang-orang Islam tadi yang di kalangan 313 orang tadi. Surah Al-Ahzab ayat 9 turun wahyu. Di antara terjemahannya dia menyebut, wahai kaum beriman, wahai kaum muslimin. Dia tidak sebut wahai manusia. Ayat ini tidak sebut wahai manusia. Kenapa? Kerana di kalangan manusia tadi ada yang tidak beriman kepada mereka, tak percaya dengan adanya mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Ahzab, wahai orang-orang muslimin, wahai orang yang beriman, tahukah kamu pertolongan yang aku telah campak kepada kamu semasa kamu menghadapi musuh tadi, yakni malaikatku telah dipasang sikit ya. Konsep apa? Konsep hati kaum kafir Quraisy supaya menimbulkan satu perasaan was-was. Konsep lagu mana? Konsep hati nampak solat Allah. Ya solat ada. Kehebatan kenapa? Kerana malaikat membantunya. Kaum kafir Quraisy tengok, orang mana? Walhaq solat aja. Dibantu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaum kafir Quraisy tadi nampak ramah. Apabila nampak ramah, lumrahnya kaum kafir Quraisy ini takut kepada mati. Orang Islam yang mukmin, yang beriman, apabila berlaku seumpama jihad fi sabilillah, yakni kita sebut mati syahid, nak kena mati syahid. Lalu ke mana-mana pun dia menghadapi musuh tadi. Apabila menghadapi musuh, kalau mati syahid akbar, syahid yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, tak payah tak payah mati kamu gitunya. Kerana Allah Subhanahu wa taala janji bagi orang yang mati syahid akbar ini dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kohonlah kalau nak mati balik mana? Mana nak menegakkan agama Islam ini dapat pahala. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut
kita ini menghadapi anak melepas kuasa. Anak melepas kuasa kan? Masa waktu cobaan ini ambil sebelah mata pelajaran. Sebelah ikhlas. Masa praktikal, masa ujian biasa. Tetapi kadang-kadang apabila betul-betul menghadapi ujian, nilai ini dah adakah itu kehendak kita ataupun yang lain menetapkan ingat yang disebut sebagai takdir, qada dan qadar. Kalau ikut hati kita nak dah biasa punya sebenarnya boleh tak semua ini nak boleh tak. Tetapi kerana Allah mengatasi kehendak kita, percayalah dengan malaikat Allah SWT akan diarah oleh Allah SWT supaya memberi pertolongan kepada yang dikehendaki. Maka Tuhan kata, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap lurus, yakni percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan nak jadi ini, dia akan beri pertolongan. Sebagai contoh, nescaya turun atas mereka malaikat, yakni disebut malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Nak naik di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut, kalau boleh, tak boleh nak buat. Kalau boleh, kita orang Muslim ini bermazhab Syafi'i, tak sampai anjing di rumah, anjing di rumah, ataupun kalau boleh, sentuhlah patung-patung yang luar biasa. Maksud biasa ni kalau kita solat cukup solat, ada mata, ada isi, ada hidung, ada rambut, ada kaki dan sebagainya. Kalau kita cukup solat besar pun nak main kok, nak main apa kalau besar kita tak perhiasan mungkin kok elok kan. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ada padanya, ada di rumahnya, pelihara anjing kalbu. Yang anjing tadi bukan jenis wak pertuan, dan di dalamnya atau di dalamnya ada patung macam kita yang tadi, nescaya malaikat rahmat dan berapa masuk dalam itu. Banyak kaitan turun atas mereka malaikat yang disebut malaikat rahmat, yang memberi ulitan kepada kamu, yang memberi ulitan, yang membisikkan kepada kamu ulit-ulit anda. Tidur kali begitu dah, kali mengatikkan dah, memberi ulitan kepada kamu, kepada kita ni. Mereka memberi ulitan bagaimana? Jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita, sekiranya kamu orang yang benar, orang yang mempercayai kepada Allah dan malaikatnya, dan bergembiralah kamu dengan janji nikmat yang syurga. Contoh dia pegalai, kalau mati syahid, kalau tak mati siri. Bergembiralah dengan janji Allah dan nikmat Allah yang syurga yang pernah dijanjikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kamilah, kerana Allah lah yang menguruskan kamu, yang menguruskan kita ni. Lain sabit-sabit je. Sebenarnya hakikinya Allah lah yang menguruskan kamu di dalam semua kehidupan kamu di dunia dan di alam akhirat nanti. Oleh itu
Berlakulah perumpamaan. Kok orang mak dia. Kerana tidak dioleh oleh mereka, dioleh oleh syaitan ataupun iblis dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi menyebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 di 9. Nak memperkuatkan lagi hujah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak dan dengan Muhammad, orang yang tidak sempat hidup di zaman Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala kita lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 di 9. Yakni yang berbunyi alladzina yahmiluna al-'arsha wa min hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ila akhir ayat. Yakni mereka yang menanggung arsy, malaikat yang menjaga sesuatu. Kalau masjid ini malaikat yang jaga masjid, kalau pakai kayu malaikat yang menjaga pakai kayu. Semuanya itu ada penjaga masing-masing. Mereka jadi malaikat yang menanggung arsy, yang menjaga sesuatu tadi, dan mereka yang di sekelilingnya, dan mereka yang berada di sekeliling al-masjid, di sekeliling masjid tadi, beribadah dengan memuji Tuhan mereka. Dan mereka percaya kepadanya, percaya kepada kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakni mereka Allah Subhanahu wa taala memintakan keampunan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mempercayai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini ada rahmat, maka dia mari di sini dan mereka rahmat mengiringinya serta berdoa kepada Allah. Allah, insya-Allah doa lagu mana yang dibaca oleh malaikat, yang diulik oleh malaikat, sekiranya orang kembali ke masjid sebagai contoh. Allah, doa yang diulik oleh malaikat ini kita baca di minggu yang akan datang. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله